Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berkongsi satu perkara. Antara matlamat kita belajar ilmu hadis adalah untuk mengetahui darjat kesahihan sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. Sahihkah hadis itu, hasankah hadis itu, dhaifkah hadis itu, palsukah hadis itu. Tetapi ada satu lagi objektif yang barangkali kita terlepas pandang, sama ada penuntut ilmu tafsir ataupun penuntut ilmu hadis, ataupun kepada kita orang-orang awam yang mencintai ilmu daripada Quran dan Sunnah. Apa dia? Iaitulah memandang tujuan pembelajaran ilmu hadis juga adalah untuk lebih memahami peranan Nabi menghuraikan ayat-ayat Quran. Litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaik, ya, untuk menerang dan menjelaskan apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi. Kerana 23 tahun Nabi SAW adalah melakukan kerja yang tidak lain tidak bukan hanya sahaja Rasul, ya, seorang Rasul. Dan seorang Rasul ini pertama sekali menyampaikan ayat-ayat Allah, tidak ada sebarang perubahan pada kalamnya, dan Nabi tidak boleh tambah, buang walau satu huruf. Tetapi Nabi berdepan dengan manusia yang ada pelbagai persoalan kepada nas-nas yang diturunkan, maka disantuni Nabi dengan bahasa Nabi, yang tu lahirnya hadis. Jadi setiap yang Nabi jawab daripada soalan para sahabat, ataupun setiap yang berlaku isu-isu tertentu akibat daripada Nabi menyampaikan Quran, Nabi telah menjelaskan. Sebab tu antara nama lain kepada hadis ataupun sunnah ini, nama lain kepada sunnah dan hadis ini adalah al-hikmah. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi antara tafsiran al-hikmah adalah as-sunnah. Nabi menghuraikan dengan penuh kebijaksanaan, berkadaran dengan orang-orang yang bertanya tahap pemikiran mereka. Nabi menghuraikan. Jadi setiap huraian Nabi kepada Quran, yang tu memunculkan ilmu hadis. Jadi segelintir kita tak nampak yang hadis-hadis ini bukan perkara yang berasingan daripada nas-nas Quran. Ya, cuma tak mampulah kitab-kitab hadis untuk memasukkan setiap ayat Quran yang berkenaan dengan hadis. Tetapi kita selaku penuntut ilmu kena faham bahawasanya Nabi tak akan bercakap mengikut hawa nafsu. Nabi pasti bercakap dalam suasana, dalam mood menghurai dan menjelaskan Al-Quran yang diturunkan semalam kepada Nabi, Al-Quran yang diturunkan minggu lepas kepada Nabi, Al-Quran yang diturunkan, ayat-ayat tertentu diturunkan pada setahun lepas, 2 tahun lepas. Suasana Nabi adalah suasana membangunkan generasi. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, membina generasi, menukar generasi ini. Jadi salah satu matlamat terpenting belajar ilmu hadis adalah untuk lebih memahami fungsi Nabi, ya, pada mentafsirkan ayat-ayat Quran, pada berkongsi tadabbur Nabi kepada ayat-ayat Quran. So jangan pisahkan hadis-hadis tertentu dengan ayat Quran. Pasti hadis berkenaan ada kaitan dengan mana-mana ayat Quran, cumanya, ya, keterbatasan kita lah, ya, saya dan kita semua yang belajar ilmu hadis, kerana tak semua hadis itu kita nampak ayat Quran mana yang dihuraikan. Sebab kita bukan hidup zaman Nabi SAW. Kalau hidup zaman Nabi, para sahabat dia ada jawapan yang Nabi ni sebenarnya bercakap dengan suasana ataupun konteks surah apa baru diturunkan, ya, ataupun ayat mana baru diturunkan. Ya, kerana kita tidak hidup pada zaman Nabi, maka kita ada keterbatasan. Tetapi kita kena percaya, sebagaimana setiap ayat Quran ada munasabah dengan ayat sebelumnya, cuma jumpa tak jumpa munasabah, itu keterbatasan kita. Itu adalah keilmuan masing-masing. Ada yang mendapati munasabahnya, ada yang tak jumpa munasabah dengan ayat sebelum. Tetapi tidak bermakna yang tak jumpa munasabah dengan ayat sebelum menunjukkan tak ada munasabah. Ya, itu arti keterbatasan. Tetapi hakikatnya setiap ayat ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Macam surah Yusuf, setiap ayat itu walaupun beralih
negeri walaupun beralih babak, tetapi dia ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Pastinya begitu kepada surah-surah yang lain. Ya, walaupun Allah bercakap tentang jihad, tiba-tiba bercakap tentang wanita, mesti ada munasabah. Cuma jumpa tak jumpa, dan kalau jumpa sekalipun kuat tak kuat munasabah tu. Yang pasti Quran ini susunannya berhikmah dan sempurna. Macam tu juga setiap ayat Quran, setiap hadis Nabi yang sahih ada kaitan dengan mana-mana ayat Quran. Ada kaitan dengan mana-mana ayat Quran, cuma jumpa tak jumpa je. Itu keterbatasan kita. Jadi sangat penting ya, kalau kita mentafsirkan Quran dengan hadis, ini manhaj tafsir bil ma'thur ya, kita mentafsirkan Quran dengan hadis. Ini bermakna setiap huraian-huraian hadis, sama ada qaulan, fi'lan, takriran, wasifatan, ya, sama ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, dan sifat-sifat yang nampak pada batang tubuh Nabi SAW, sebenarnya menghuraikan Quran. Cuma ayat mana tu kadang kita terbatas ilmu, kita tidak tahu. Yang pasti kita kena faham fungsi Nabi 23 tahun tidak lain tidak bukan adalah menyantuni umat, memperjelas apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran yang diturunkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.